Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada hari ini, saya akan berkongsi berkenaan dengan satu tajuk, yakni siapa kita nak sombong. Apa itu sombong? Sombong dari segi agama ialah bermaksud rasa tinggi diri berbanding orang lain terhadap apa jua perkara, tak kisahlah daripada aspek lahiriah, yakni kecantikan, ketampanan, kekuatan fizikal, ataupun daripada aspek kebendaan, yakni kemewahan harta dan kemegahan pangkat. Dan apa yang perlu kita ketahui, tidak ada seorang pun manusia di atas muka bumi ini berhak dan layak untuk bersikap sombong. Kerana apabila seseorang itu bersikap sombong, secara tidak langsung dia turut merasakan dirinya hebat dan kuat. Walhal kehebatan dan kekuatan hanyalah layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-215, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Maksudnya, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang beriman yang mengikutimu. Nak dijadikan cerita, Rasulullah SAW turut diperintahkan oleh Allah untuk sentiasa merendahkan sayap, atau dalam arti kata lain, untuk sentiasa bersikap tawaduk, merendahkan diri terhadap semua orang. Dan di sini, tanya pada diri kita semula, siapakah kita, manusia yang tidak mempunyai sebarang kedudukan pun di dunia, yang hendak berasa sombong, hendak bersikap sombong. Dan pada hari ini, sombong bukan sahaja berlaku di kalangan manusia secara face to face ataupun bersemuka. Sebaliknya, sombong juga berlaku secara alamiah. Yakni setiap apa yang kita post, setiap apa yang kita komen di media sosial, kita perlu titik beratkan, kita perlu kaji semula, kita perlu berjaga-jaga dalam lakukan setiap perkara tersebut. Kerana risau ianya mungkin mengandungi unsur-unsur kesombongan. So next, kita akan beralih kepada punca berlakunya sikap sombong. Sebenarnya, sikap sombong dia berpunca apabila wujudnya pandangan kecil ataupun pandangan hina terhadap sesiapa sahaja. Walaupun secara realitinya seseorang itu memang memiliki kekurangan berbanding kita. Dan apabila tanggapan kita itu tadi, kita tidak iringi ataupun kita tidak selitkan dengan sebarang rasa syukur ke atas nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Sebaliknya, kita merasakan bahawa kita hanyalah satu-satunya yang telah Allah pilih dan Allah berikan nikmat tersebut. Dan di situlah titik permulaan di mana berlakunya sombong. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab penulisannya iaitu kitab Ihya Ulumuddin, terdapat 7 perkara yang kebiasaannya menjadi punca kepada sifat sombong. Antaranya ialah ilmu pengetahuan. Apabila seseorang tu dah dapat title, tak kisahlah title ustaz, title pendakwah, title da'i dan sebagainya, mereka mulalah menganggap orang yang berada di sekeliling mereka tidak berilmu. Hanya mereka lah yang mempunyai ilmu pengetahuan yang paling tinggi. Mereka lah yang paling pandai dan semua orang yang berada di sekeliling mereka adalah bodoh. Yang kedua ialah amal ibadah. Memang dalam Islam kita digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah. Akan tetapi, apabila seseorang itu mula terdetik untuk melakukan amal ibadat demi mendapat pujian orang ramai ataupun mendapat perhatian daripada orang ramai, itu adalah punca kepada sombong. Seterusnya ialah keturunan. Seperti mana yang kita tahu, memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat kita untuk berbangga dengan keturunan mereka. Keturunan mereka lah yang paling hebat, keturunan mereka lah yang paling kaya, keturunan mereka lah yang paling bijaksana. Dan dapat kita singkap semula kisah pada zaman Rasulullah, yakni sahabat Rasulullah sendiri, Abu Zar, di mana pada suatu hari ketika di hadapan Rasulullah, Abu Zar telah menegur seorang lelaki, menyapa dengan panggilan, wahai anak orang hitam. Rasulullah menegur Abu Zar, berkata, wahai Abu Zar, tidak ada kelebihan pun di antara keturunan yang berkulit putih ataupun keturunan yang berkulit hitam. Dan Abu Zar telah menyesali perbuatannya, lalu segera berbaring di hadapan lelaki tersebut dan meminta lelaki tadi memijak pipinya. Jadi, mesti korang tertanya-tanya, ada ke jalan ataupun cara nak mengatasi sikap sombong? Dalam buku Putih Ihya Ulumuddin daripada Imam Al-Ghazali, ada bagi tahu sifat sombong ni
adalah satu faktor pembinasa yang berpunca daripada manusia sendiri dan akan merugikan manusia sendiri. Oleh itu, adalah satu fardu ain untuk kita menghilangkan sikap sombong ni. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali ada memberitahu beberapa cara mengatasi sikap sombong ni. Pertama ialah apabila kita berjumpa dengan orang yang lebih muda berbanding kita perlulah menganggap mereka lebih mulia. Hal ini kerana mereka masih belum banyak melakukan dosa berbanding dengan kita. Seterusnya ialah apabila kita berjumpa dengan orang yang lebih tua berbanding kita perlulah menganggap mereka lebih mulia. Kerana orang yang lebih tua ini sudah lama hidup dan beribadat kepada Allah. Yang ketiga, apabila kita berjumpa dengan orang alim, kita perlulah menganggap mereka lebih mulia daripada kita kerana mereka sudah semestinya lebih banyak mempunyai ilmu pengetahuan berbanding dengan kita. Yang keempat, apabila kita berjumpa dengan orang jahil, kita perlulah menganggap mereka lebih mulia berbanding dengan kita. Kerana orang jahil melakukan kesalahan disebabkan kejahilan mereka. Mereka membuat satu kesalahan, mereka tidak tahu perkara itu adalah berdosa. Sedangkan kita melakukan kesalahan tersebut padahal kita tahu perkara itu salah dan kita akan mendapat dosa. Seterusnya ialah yang terakhir sekali, apabila kita berjumpa dengan orang kafir, kita perlulah menganggap orang kafir lebih mulia berbanding diri kita. Kenapa? Kerana kita tidak akan pernah tahu pengakhiran hidup sesiapa sahaja di dunia ini. Boleh jadi Allah campakkan hidayah ke dalam diri mereka yang kafir ini dan mereka memeluk Islam dan mengakhiri kehidupan mereka dengan husnul khatimah. Jadi, apa kesimpulan bagi perbincangan topik ini? Kita sebagai manusia yang kerdil di muka bumi ini, kita tidak berhak sama sekali untuk berasa sombong. Walaupun Allah telah memberi nikmat, menganugerahkan kelebihan kepada kita, akan tetapi itu bukanlah satu alasan untuk kita mendabik dada menjadi sombong. Dan kelebihan dan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita itu seharusnya kita manfaatkan supaya kita dapat memudahkan kehidupan kita, menjadikan setiap kelebihan itu untuk membantu orang di sekeliling kita. Terapkanlah dalam diri kita sikap ataupun sifat tawaduk, merendah diri, supaya kita sentiasa ingat bahawa kita adalah manusia yang hanya berada di bawah perintah dan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita bertawaduk, Allah akan mengangkat darjat kita di dunia, di alam barzah dan di hari akhirat. InsyaAllah itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Yang baik datangnya daripada Allah, yang buruk adalah berpunca dari kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.